Okay, Wan. Dekat sini ada yang 4 hari lepas, color sungai dia tak menarik sikit je lah. Okay, apa yang tak menarik tu? Tak menarik dari segi apa? Gabungan warna yang mana yang tak menarik tu? Inform dia. Saya sangat suka team nature-nya. Lepas tu saya amat suka kerana kreativiti awak. Good job. Okay, team nature guna warna apa? Bagi tahu dia. Kreativiti yang mana yang disukai itu? Bagi tahu dia. Suka cara awak gabungkan warna-warna. Gabungan warna apa? Warna panas, warna sejuk, kumpulan warna harmoni sebutkan. Kalau kumpulan warna panas tu merah, kuning, orange. Kalau kumpulan warna sejuk, biru, hijau. Bagi saya lukisan ini terlalu ringkas dan tidak sesuai untuk diletakkan di pameran seni. Mataharinya tak menggambarkan matahari, cuma lukisan bulat yang mungkin dikaitakan matahari. Alright, ini siapa Nampak tak dia naik anonymous kat sini ni sebab dia tak log in. Ni siapa? Saya cikgu. Zafrin. Okay, cikgu nak komen yang macam ni. Cikgu nak komen yang macam ni. Kita bukan berniat untuk condemn. Ini proses yang sihat, proses apresiasi dan kritikan nama dia. Which kita bagi komen berdasarkan apa yang kita lihat dekat pandangan mata. Katalah cikgu tengok Osman punya, cikgu kata cantik lah penggunaan warna ni, penggunaan warna sejuk dari kumpulan harmoni dari segi tone kan. Lepas tu ada bayang, ada nampak ruang cetek. Cikgu nampak macam sampai tu kat bahagian depan, bukit kat bahagian belakang. Okay, kita huraikan satu-satu. Tapi mungkin juga kata Dina tengok yang Osman punya karya tak cantik, dia akan bagi tahu. Dia tengok tak cantik tu dalam aspek apa. Cikgu tengok cantik tu dalam aspek apa. Sebab mata kita menilai tu berbeza. Kita terima karya tu berbeza. Okay? Sebab setiap karya ni dia ada kekuatan tersendiri. Yang nak tengah upload karya terus dia upload. Yang menerima kritikan awak kena terima secara terbuka. Ini memang proses ya. Cikgu pun selaku cikgu terima apa saja kritikan terhadap karya cikgu. Okay, sebab dia proses apresiasi yang sihat iaitu proses pertimbangan seni. Cikgu, saya dah komen untuk semua gambar. Okay, tak apa, kejap. Cikgu bagi masa lagi 2 minit boleh? Semua orang ada komen dekat semua gambar. Sekejap lagi cikgu akan panggil je siapa-siapa ni untuk bentangkan dia punya karya. Boleh Untuk yang pertama, siapa yang volunteer untuk present dia punya artwork? Saya. Okay, dipersilakan. Kita dengar Osman ni Cikgu, saya tengah share screen. Okay. Yes. So kita dengar Osman punya presentation, dipersilakan. Okay, wait. Alright. Osman, off kejap. Mute kejap. Okay, cikgu nak panggil presenter, pemilik karya catatan pemandangan, Nawar Widat. Okay, Nawar tak payah share screen apa-apa. Cuma unmute untuk menceritakan pasal karya ni. Macam mana proses dibuat, ambil gambar daripada mana, penggunaan warna macam mana, pengalaman penghasilan macam mana. Dipersilakan. Saya ikut warna yang sungai tu, saya ikut daripada buku teks. Cakap kuat sikit. Dengar tak? Yang lain dengar tak? Dengar. Saya tahu saya punya tak cantik sebab saya memang tak reti buat. Okay, karya ni dia berkaitan dengan apa ni? Dia menjelaskan apa ni? Saya ikut daripada buku teks. Saya nak buat yang warna sungai tu macam sama macam dalam buku teks. Tapi saya tak tahu macam mana nak campurkan warna jadi sama macam dalam buku teks. Saya guna je warna yang mana saya ada. Okay. Warna yang digunakan adalah warna air ataupun ke warna poster? Warna air. Warna air. Jenama? Bancu. Nama Bancu. Okay, jadi Nawar Widat dah buat catatan pemandangan. Ini kita panggil catatan pemandangan landscape alam semula jadi. Okay, jadi ini adalah karya imitasi. Imitasi tu maksudnya peniruan daripada karya asal. Betul tak? Peniruan daripada karya dalam buku teks kan? Siapa nama pengkarya yang sebenar? Yang Munsing, cikgu. Yang Munsing, tokoh seni catatan tanah air Malaysia. Kalau kita tengok di sini, semua orang dengar, ini yang awak akan jelaskan bila kita mengkritik karya orang lain. Okay, pertama kita akan huraikan dalam konteks bahasa seni visual. Bahasa seni visual tu dalam konteks garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, ruang. Right? So kita tengok dalam konteks garisan dulu. Karya ini mengaplikasikan garisan halus dan garisan tebal. Dekat mana garisan halus? Ini dekat lakaran batang pokok, dekat lakaran tanah, dekat lakaran pemandangan bukit yang jauh. Di mana ada garisan yang tebal? Ni di bahagian sini, di bahagian silara pokok kelapa, di bahagian daun yang pokok kelapa ni. Dekat sini rasanya bukit kot yang belakang ni, yang biru ni. Bukit yang jauh Jadi kat sini ada aplikasi garisan tebal. Sepatutnya dekat sini diratakan warna itu supaya dia cair, betul tak? Okay. Dekat sini juga ada garisan dan aplikasi garisan yang pelbagai yang menimbulkan jalinan. Nampak tak ni?
Jadi dia kalau nak cikgu tengok ni dia nampak macam rumput. Yang gambar sebenarnya cikgu tak pasti apa. Tapi kalau kat sini cikgu nampak dia macam rumput. Sebab dia macam ada garisan-garisan yang halus di sini. Kan? Itu dari segi garisan. Kalau garisan dan jalinan. Kalau dari segi warna, karya ini menggunakan kumpulan warna sejuk. Iaitu warna sejuk terdapat pada latar belakang karya. Warna sejuk yang digunakan adalah kumpulan warna sejuk biru. Okey, kumpulan warna sejuk biru. Terdapat juga tona warna di bahagian kiri karya mempunyai bahagian biru yang sedikit legap dan di bahagian kanan karya bahagian biru yang sedikit cair kerana dicampur dengan air ataupun warna putih. Right? Warna pada tanah menggunakan satu warna tetapi memiliki tona. Maknanya dia pakai warna yang coklat kekuningan tapi ada tona. Ada bahagian coklat yang betul-betul legap coklat kat bahagian bawah ni. Dan ada juga yang bahagian coklat yang dah cair, dicairkan dekat bahagian atas ni, means dah campur dengan air, right? Terdapat juga tone warna di bahagian daun pokok rimbun. Okay, kat sini ada warna hijau yang legap, lepas tu dah cair dekat sini. Aspek keseluruhan, kita nampak ruang dalam karya ni. Ruang 2 dimensi kita panggil sebab dia adalah catan. Kalau objek sebenarnya kita nampak 3 dimensi. Yang ni kita nampak, oh ni ada ruang kat ni depan, rumah ni kat bahagian tengah, bukit ni dekat bahagian belakang. Tapi dia tampil dalam satu paparan saja, main flat saja atas kertas. Kalau kita tengok pemandangan sebenar, then kita nampak ruang nyata. Yang ni sebab pemandangan ni dalam gambar kita nampak ruang ilusi. Nampak ruang tapi bila kita letak tangan kita tu berada di atas kertas tu saja. Tapi kalau kita buka tingkap rumah kita letak tangan kat luar tu, tangan kita boleh pegang objek berkenaan. Itu ruang nyata. So dari segi bentuk, okey, di sini terdapat bentuk 2 dimensi. Kat sini ada satu sisi bongkah pada rumah ni, kat sini ada lagi satu sisi bongkah dan ada juga segitiga dekat bahagian bumbung ni. Itu dari segi bentuk dan rupa. Dari segi perspektif, pemandangan ni mempunyai satu perspektif iaitu fokus kita pada satu arah saja. Kita tengok dekat rumah ni saja. Satu perspektif. Itu antara poin-poin yang awak kena huraikan bila awak mengkritik sesebuah karya. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Thank you Nawar. Yang seterusnya cikgu nak ni. Boleh rotate ke tak boleh rotate? Kita tengok terbalik. Okay, Wan. Wan ada? Ada. Okay, Wan. Cikgu persilakan Wan untuk cerita sikit macam mana cikgu cerita yang pasal karya Nawar tadi. Boleh? Dipersilakan. Wan cakap kuat sikit, okay? Untuk langit tu saya mencatkannya menggunakan biru dark blue tapi macam tak dark blue sangat, macam cair-cair tu. Lepas tu kalau yang rumah tu nak buat hiasan sebenarnya tapi tak nampak sangat. Rumah tu saya gunakan coklat biasa. Terus saya letakkan detail-detail tu lah. Kalau yang pokok tu saya gunakan hijau cair dengan hijau pekat, campurkan dia supaya dia jadi lebih stabil. Kalau guna hijau cair atau hijau pekat saja, dia akan nampakkan macam tak nampak macam pokok sangat. Bagi dekat belakang rumah tu ada bukit. Bukit tu pun saya menggunakan sama warna seperti pokok tadi. Kalau yang kat belakang rumah tu kan cari hitam tu kan, yang tu adalah penyangkut baju. Kalau yang hitam kat sebelah tu pun yang tu orang. Yang depan ni yang warna biru ni yang ada orange-orange ni? Yang tu sungai, tak tahu nak pilih warna apa. Saya pilih warna biru. Lepas tu kat dalam tu ada ikan. Okay. Okay. Lepas tu kalau yang atas kat langit tu, saya ada leftover warna putih. So, saya gunakan jari saya untuk buatkan dia jadi macam awan. Oh, maknanya kita Wan tak pakai berus lah, pakai jari. Kalau yang untuk awan tu lah. Maknanya tu ada teknik lain lah dekat situ kan selain daripada guna berus kan? Nice. Lagi? Okay, kalau yang permukaan ni warna hijau tu warna hijau cair. Saya buatkannya supaya dia menjadi macam rumput. Oh, hijau cair jadi macam rumput. Okay. Ini pakai berus yang lonjong tu ke atau berus yang macam petak tu? Yang tu guna berus yang kecil tu. Guna berus kecil. Dia bentuk petak ke ataupun dia bentuk yang moncong tu? Muncung. Oh, yang moncong. Okay. Terima kasih Wan. Sama-sama. Okay, Tania, nampak tak dia huraikan dari segi penggunaan warna kebanyakannya. Okay, mengenai warna, cikgu sentuh sikit. Ada tak sesiapa yang sekarang ni berdekatan dengan dia ada warna air? Ada tak? Ada. Saya ada. Boleh? Okay, masing-masing pegang kecap warna air tu, cikgu nak bagi tahu sikit. Okay, warna air awak. Tadi Wan dia ada sebut warna hijau cair, warna hijau pekat, betul tak? Ya. Okay, cuba awak tengok dekat body warna air awak tu, cikgu tak pasti warna air awak sama ada botol ataupun yang dalam tiup. Cuba awak tengok kat situ, ada tak nama hijau, nama warna hijau tu? Cuba sebut warna hijau apa yang ada? Yellow green. Yellow green, lagi? Viridian. Okay, lagi? Okay, Dina guna warna bancuk, semua orang nampak kan? Ya. Okay, Dina guna warna bancuk. Dekat situ Dina, dia tulis watercolor ke poster color? Poster color. Okay, dekat situ dia tulis poster color. Ada juga warna bancuk yang dalam kotak yang macam tebal sikit tu kan, dia tulis watercolor.
dia ada perbezaan antara watercolor dengan poster color. Kedua-dua warna poster color dengan watercolor ni dua-dua awak guna air, tapi watercolor warna dia sedikit cair. Maksudnya kalau awak campur air sedikit saja dia dah cair. Bila kita guna warna tu dekat atas kertas dia nampak duk sinar. Kalau warna poster awak campur air sikit, kita guna kat atas kertas dia nampak macam legap. Sebab tu warna poster sesuai untuk kita guna bila buat poster kan. Poster Merdeka, poster Dadah. Tapi kalau warna air kita sesuai buat untuk yang cat air macam Wan buat tadi. Ada masalah tak nak guna poster color dengan watercolor? Tak ada masalah pun. Boleh. Ada pelbagai teknik yang boleh digunakan. Cikgu nak kita biasakan kita sebut kod warna. Okay. Contoh warna biru. Ada banyak warna biru. Ultramarine, baby blue, ada navy blue. Jadi bila awak menerangkan next, awak cuba biasakan guna. Okey, cikgu dekat bahagian warna biru ni, saya menggunakan warna ultramarine blue. Dekat bahagian biru yang sebelah kanan, saya menggunakan warna baby blue. Okey, kita sebut warna. Kita jangan sebut warna terang, warna tak terang, warna cair, warna tak cair. Okey, kita sebut nama sebenar dia. Boleh? Contohlah kalau orang kata dekat kita, saya nak tu murid perempuan yang gelap tu. Ataupun saya nak tu murid perempuan yang cerah tu. Jadi why not kita sebut saya nak murid perempuan yang bernama Dina, saya nak murid perempuan yang bernama Wan, saya nak murid perempuan yang bernama Widat. Okay, nampak tak? Kita sebut nama dia. Boleh? Boleh. Okey, cikgu nak panggil satu lagi boleh? Seorang lagi. Cikgu nak Adni boleh Adni? Boleh cikgu. Alright, dipersilakan Adni. Ceritakan sedikit mengenai karya, proses pelaksanaan, warna apa yang digunakan, aspek kritikan dari bahasa seni visual, apa yang boleh kita tengok. Dipersilakan Adni. Saya lukis yang dia punya colour tona tu guna colour bancu. Ini color? Tak dengar sangat Adni. Saya guna yang warna hitam biru purple tu saya guna colour bancu, tapi yang moon tu saya guna colour lain, guna cat air lain. Jenama apa? Jenama apa itu? Master Art Premium Grade Poster Colour. Dia tulis bahasa macam India like that. Macam tu tak faham. Kira ada dua brand lah. Ada ni pakai dua brand warna lah Sebab kalau guna colour bancu yang moon tu dia tak nampak sangat. Colour tak nampak sangat lah putih dia tu macam tu. Saya tak pandai nak adjust sikit. Kiranya nampak tak cikgu cakap tadi? Dia ada perbezaan kan, dia punya sifat warna tu kan. Kalau kita pakai moon tu, kita letak ada yang tak nampak sangat sebab dia mungkin poster colour. Kalau kita pakai yang colour satu mungkin dia nampak sebab dia mungkin warna air yang legap, betul tak? Lepas tu kan kat tepi moon tu ada warna biru, purple sikit, hitam. Sebab saya keluarkan supaya dia nampak jadi real. Moon bila saya colour tu nampak macam real sikit. Okey. Dekat bahagian yang moon tu, maksudnya dekat dia ada tone warna tu ke? Yang kat tepi-tepi tu sikit je. Ni, keliling ni Okey, boleh nampak? Boleh? Okey, teruskan Boleh. Adni. Yang warna-warna merah jambu ni untuk menggambarkan apa? Saya try buat macam dekat galaksi tu. Dia punya tona colour tu mula warna hitam, biru, purple macam tu. Tapi warna purple tu tak jadi sangat. Ni purple ni warna purple biru-biru. Ni saya guna colour buntu tak banyak sangat. Bancu tu. Macam mana cara Adni warna? Mula dengan warna apa? Mula-mula saya lukis hitam dulu. Saya tak bagi dia blend dulu, saya colour dulu. Lepas tu guna berus lain baru blendkan dia. Baru blendkan dia. Okey, baru blendkan dia. Perkataan blend ni awak akan biasa dengar kerana perkataan blend ni adalah perkataan refer kepada proses kita nak menggabungkan antara warna dengan warna. Contoh kan dekat lapisan warna yang paling atas ada ni letak warna hitam. Lepas tu lapisan yang kedua tu dia letak warna biru. So kat mana berlaku proses blending ni? So antara hitam dengan biru. Macam mana proses dia? Awak dah letak satu line hitam, awak dah letak satu line biru, awak ambil air letak pada berus dan awak tarik warna tu bagi dia bergabung. Betul tak? So dia tak jadi berbelang. Satu belang hitam, satu belang biru, tidak. Dia jadi pertukaran warna antara hitam ke biruan. Okay, blending process nama dia. Okay, blend tu biasakan kita biasa guna perkataan blend. Means kita nak gabungkan warna tu. Alright, ada lagi tak Adni? Yang titik-titik putih ni macam mana tu? Yang tu saya letak dekat jari sikit yang colour yang lain ni yang bukan buncung. Lepas tu saya jentik-jentik je. Renjis lah. Jentik-jentik tapi tak adalah guna semua tangan. Saya guna 2 jari je jentik-jentik. Macam mana tahu teknik tu? Belajar sekolah rendah ke macam mana? Sendiri kot. Sendiri. Biasa tengok orang buat, lepas tu kita ikut balik. Okey, itu namanya teknik renjisan. Okey, teknik renjisan warna. Sama ada awak renjis daripada jari awak ataupun awak renjis dengan cara mengetuk berus. Bila awak ketuk berus, so dia akan ada cahaya yang turun secara renjis. So dia akan timbul tekstur yang sama, jalinan yang sama pada kita punya painting. Memang teknik renjisan digunakan untuk penghasilan catatan-catatan yang berkonsepkan ataupun bertemakan galaksi, angkasa lepas dan sebagainya. Kalau untuk realistik pun ada, kita buat pada tanah, memang ada teknik ni Okey, itu saja. Terima kasih Adni. Dina boleh kongsi sikit Dina? Cikgu like betul lah warna dia. Boleh. Okey, Dina dipersilakan. Okay. So saya lukis sunset. Yang background tu sebenarnya saya guna span.
Okay. Yang saya guna warna pink, orange dengan kuning. Pink Okay. biasa. Lepas tu Ada tak warna pink tu kat situ? Ha? Ada tak warna pink tu dekat Dina? ada. Apa sebut? Nama warna pink tu apa dia tulis dekat tiap warna tu? Dia tulis pink je. Tulis pink je. Okay. Saya sebenarnya pink dia lain sikit. Pink dia macam pink cerah-cerah. So yang Pink cerah. background belakang tu, yang pink atas sekali tu saya campur pink, merah dan warna putih. Lepas tu saya Pink, campur merah, putih. Okay. yang bawah pula tu saya campur pink dan putih. Bagi cair sikit. Yang orange pula saya campur orange cair sikit. Lepas tu warna peach. Saya peach dengan warna putih. Yang bawah warna kuning yang pekat sikit tu saya guna warna orange, warna kuning dengan warna kuning dengan orange je. Lepas tu saya campur. Yang bawah sekali warna kuning biasa. Tengah-tengah tu putih saja. Ya, yang putih. Saya doublekan sebab kalau saya buat sekali, dia akan nampak background belakang tu. So saya doublekan jadi warna putih betul-betul. Bagi dia tebal sikit lah. Ya. Yang untuk daun ni? Nah, untuk daun ni sebenarnya sepatutnya kena guna brush yang muncung dia yang kecil sangat tu kan. Tapi saya guna yang biasa, kotak biasa sebab saya tak ada brush tu. Okay, jadi kalau cikgu tengok ni, kalau walaupun pakai brush petak tapi mesti guna kot sengit, betul tak? Dia macam kan sebab kita nak buat line kan, kita nak buat line halus kan. Okey, betul, tak ada masalah. Penggunaan brush ni tak ada masalah pun asalkan dia memberi kesan yang bagus. So semua ni memang pakai brush ni? Yang background pakai spine. Oh, yang background pakai spine. Okey. Ni satu lagi. Okey, tadi kan contoh Wan tadi dia kata pakai jari untuk buat awan, betul tak? So Dina pakai spine untuk buat latar belakang. Kalau Wan tadi dia nak buat awan tu, dia nak bagi nampak ada kesan-kesan macam chalk, tahu, ada kesan-kesan macam chalk. Tapi kalau Dina punya, dia nak bagi nampak benda tu licin saja, sekata saja. Jadi dia pakai span. Ada banyak sebenarnya media yang dekat rumah kita yang boleh kita guna supaya sesuai untuk kita hasilkan tekstur tu macam mana yang kita nak. Cikgu ucapkan syabas juga dekat Dina sebab kadang-kadang kan ada murid dia suka pakai macam benda yang macam daun-daun ni, dia suka pakai pensel, warna pensel ataupun pakai marker pen ke kan. Sebab susah nak buat pelepah-pelepah yang tarik tu. So good job untuk Dina saat Dina pakai brush walaupun brush petak. Okay, nice try. Ini kalau ada depan-depan ni memang bagus ni. Okay, memang bagus kalau dapat macam ni. Nanti cikgu share yang kakak tingkatan 5 punya buat. Dia buat macam ni, sama macam image macam Dina. Kiranya Dina form 1, dia form 5 boleh buat macam benda yang lebih kurang sama. So ada bakat tu Okay, tanya Dina. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ada banyak lagi yang tak hantar ni kan. Aiza ada Aiza? Ada cikgu. Aiza boleh terangkan sikit? Boleh. Okay, dipersilakan Aiza. You all ni confident betul, cikgu sukalah. Persilakan Aiza. Gambar ni saya ambil daripada Pinterest. Daripada Pinterest, okay. Saya guna colour hijau. Hijau? Warna hijau tu warna hijau apa? Dia tulis kat botol warna hijau tu hijau apa? Ada tulis tak? Virgin. Virgin. Okay. Lagi? Lepas tu yang nampak macam hitam tu saya menggunakan colour hitam. Guna watercolour. Watercolour hitam, okay. Yang cikgu nampak tu yang bayang-bayang tepi tu. Yang bayang-bayang sebelah objek ni ke? Ini yang sebelah ni ke? Yes. Saya gunakan pensel. Gunakan pensel, okay. So ada media campuran lah, okay. Nampak tak yang warna orange tu? Saya tu salah buat. Orange dekat tangkai luar ni Ya. Okay, ini capsicum lah kan? Buat ni bermula dengan melakar dulu ke ataupun terus warna? Saya melakar dulu. Melakar dulu. Ambil masa berapa lama untuk siapkan karya ni? Dalam 1,5 jam. Dalam 1,5 jam untuk hasilkan 2 biji capsicum ni Okay, thank you very much Aiza for your sharing. Okay, cikgu jelaskan proses Aiza tadi. Tadi Aiza kata dia dapat gambar daripada Pinterest. Okay, bila awak menjalankan karya, awak mencari gambar, cari maklumat, mencari sumber ilham, itu kita namakan proses kajian masalah. Kita nak cari dulu hal benda apa, subjek matter apa yang kita nak guna untuk jadikan image ataupun hal benda karya kita. Hal benda tu apa benda? Hal benda ni adalah objek yang berada dekat dalam karya kita. Image yang ada dekat dalam karya kita. Yang ni kalau cikgu tanya apa hal benda karya Aiza Sofia tadi, so hal benda ni adalah capsicum ni. 2 biji capsicum ataupun lada benggala ni. Adakah boleh sebuah catatan itu menggunakan lebih daripada 2 warna? Lebih daripada 2 media, maksudnya ada media kering, ada media basah. Jawapan dia boleh. Okay, itu kita panggil catatan media campuran. Okay, sedikit perkongsian. Cikgu nak bagi tahu Aiza dan yang lain, bila kita melukis objek ataupun hal benda, di bahagian luar ataupun outline ataupun garisan luar ni, kita elakkan menggunakan warna hitam. Kita elakkan menggunakan warna hitam. Kenapa? Rasional dia adalah bila kita tengok objek sebenar, katalah lada benggala tu ada depan muka kita, depan mata kita. Bila kita pegang lada benggala tu,
Ada tak kita nampak line hitam di luar dia? Ada tak? Tak. Tak ada, betul tak? Jadi bila kita wujudkan line hitam tu, dia seolah-olah memberi image yang palsu kepada image realistik. Jadi dia terkeluar daripada kategori catatan realistik. Kalau awak tengok kan, kalau awak, kita tengok muka kita kan, biasa kan awak tengok kawan-kawan awak lukis. Kita dah lukis muka cantik dah warna coklat-coklat sikit, ada eyeliner, mulut merah-merah sikit apa semua kan. Tiba-tiba kita letak outline ni warna hitam. Terus muka kita akan nampak macam kartun, betul tak? Sebab dia dah terkeluar daripada sifat realistik ataupun originality karya realistik tu. Okay, jadi untuk the next punya karya, kita elakkan guna warna hitam. Kalau awak nak buat tone warna dia gelap, hitam tu awak campur balik dengan warna hijau tu dan blendkan balik. Okay, dan blendkan semula. So dia akan nampak tone warna, dia tak nampak outline hitam tu. Okay. Ada bayang, dari segi bayang ni sebenarnya betul ni. Okay, kalau kita tengok, kalau cahaya masuk daripada kanan, bayang dia akan terpantun kat sebelah kiri ni. Okay, betul, tak ada masalah. Dari segi melukis bentuk asas lada benggala, cikgu tak ada masalah. Okay, bentuk ringkas saja, cikgu tak ada masalah. So, tahniah untuk Aiza. Tahniah untuk Aiza. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karya terawal, okay, yang dipamerkan di galeri karya murid di Kita 1W dengan 1S. Cikgu harap murid yang lain tolong segerakan muat naik awak punya karya. Yang lain yang belum hantar karya, tetap juga hantar karya. Boleh tak? Boleh. Kita kena sentiasa bagi galakkan antara satu sama lain. Susah sebenarnya kalau cikgu nak mohon nak minta online ni kan. Tapi kalau tak ada macam contoh Dina tak hantar, Wan tak hantar, Osman tak hantar, jadi yang lain akan turut sama tak hantar. Okay. Jadi bila ada orang-orang yang suka hantar kerja di peringkat awal, suka awalkan kerja, jadi dia akan mendorong kawan-kawan yang lain untuk hantar juga. Sebab rugi kalau kita tak, contoh kan, kita kritik karya Dina, kita kritik karyawan, karya Osman. Jadi orang-orang yang kena kritik dia boleh buat proses penambahbaikan. Tapi kalau orang yang tak hantar, kita tahu tak dia lemah dekat mana. Kita tak tahu, betul tak? Mungkin kita tak tahu. Jadi cikgu harap yang murid-murid yang jenis hantar awal, respon awal, sahut awal ni teruskan momentum tu supaya kita boleh galakkan juga kawan-kawan yang lain. Okay. Selepas habis ni, cikgu akan bagi lagi satu sampel catatan dengan gambar proses step by step tu. Okay. Tapi cikgu bagi gambar mudah saja untuk awak tiru semula. Cikgu tak kisah awak nak buat sama ada dalam saiz A4 ataupun dalam saiz A3, boleh, tak ada masalah. Cuma bila awak buat tu, cikgu harap awak ambil 5 gambar. Gambar start daripada awak melakar, gambar awak start awak mewarna lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampailah gambar karya tu siap. Okay, minimum ada 5 gambar. Okay, bila dah siap yang tu, awak naikkan di Padlet. Kelima-lima gambar tu bagi tersusun tu. Alright, awak akan naikkan di lima tu. Supaya proses tu nanti boleh diterangkan. Bila awak buat naik gambar tu, awak tulis langkah 1, melakar lukisan menggunakan apa-apa. Awak buat naik gambar kedua. Langkah kedua, saya mewarna latar dia menggunakan warna apa-apa. Langkah ketiga, awak explain di situ. Jadi kawan-kawan yang tak ada kemahiran, bila dia baca, dia boleh ikut step awak. Cikgu akan bagi gambar contoh untuk awak ikut semula. Kita masih lagi di catatan imitasi. Cikgu mengharapkan kita guna watercolor. Okay, kalau tak ada watercolor, dan awak boleh pilih lah untuk pakai warna yang selain watercolor. Tapi cikgu nak biasakan semua orang terror watercolor dulu. Sebab di form 5 nanti kita nak jawab guna watercolor. Untuk peperiksaan sebenar, kita nak mahir guna watercolor. Jadi kita train daripada peringkat awal. Okay. Pertama sekali cikgu minta maaf sebab sekarang ni awak tahu sedang tempoh exam. Jadi ada cikgu kena pergi sekolah macam tu kan, ada rush-rush sikit. Kalau cikgu tak sempat bagi buat online tu on time, kita bawa terlewat sikit. Okay, asalkan tak kacau kelas yang lain, okey lah. Aku rasa itu saja dulu, kita tutup kelas hari ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Teruskan aktif dan komited. Nanti cikgu tak sabar nak jumpa awak masa buka sekolah nanti. Okay? Cikgu nak tanya, siapa dekat dalam dia ada TikTok? Tak ada. Dina ada ke TikTok? Macam ada je. Wan ada? Tak ada? Tak ada? Okay, tak apa. Tak apalah, nanti yang tu next punya projek. Okay, cikgu rasa itu saja dulu. Terima kasih semua. Kita akhiri kelas kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye. Bye Nurul Ain. Siapa Nurul Ain? Salahkan. Okay. Bye. Bye.